بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan, terutamanya kita berada dalam hari yang begitu bermakna buat kita. Hari yang mana diturunkan Al-Quran, hari yang mana dinyatakan ia sebagai nuzul Al-Quran. Para penonton sekalian, alhamdulillah, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru untuk hari ini. Tanyalah Ustaz, titipan doa da'i hadari temankan anda insya-Allah. Dan untuk hari ini, hari Ahad 10 Mei 2020 bersamaan dengan 17 Ramadan 1441 Hijrah. Hari ini kita bicara langsung, kita membawakan satu topik yang mana ada kaitan dengan ayat-ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibacakan sebentar tadi, iaitu tajuk kita hari ini, baca Quran buka syurga, tutup neraka. Apa yang buka, apa yang tutup tu nanti sama-sama kita bicarakan. Dan alhamdulillah para penonton sekalian, untuk hari ini saya tidak kesorangan. Kita bersama dengan individu yang telah mengalunkan bacaan Al-Quran yang sungguh merdu. Guru kita semua dan juga juri kami. Bila bersama dengan juri ni berdebar semacam pula ya. Tapi tak apa, hari ini saya tidak dinilai. Alhamdulillah, kita bersama dengan individu yang mendapat pendidikan ijazah sarjana muda ilmu wahyu fiqh dan usulul fiqh dari UIA dan merupakan individu yang mencapai sijil kemahiran dakwah dan pengendalian fatwa dari Al-Azhar Asy-Syarif
di Mesir, iaitu tidak bukan lagi Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi bin Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Da'i Hadari? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Syukur saya bila jumpa, bila lihat muka Da'i Hadari rasa semangat dan teruja dan rasa muda semula. Alhamdulillah. Baru Ustaz. Bukan apa Ustaz, saya bila dengar taranum tadi saya takut juga. Takut kok Ustaz kata, okey Hadari sambung. lepas ni sambung. Gementar pula saya Ustaz. Baiklah, Alhamdulillah para penonton sekalian, jika ada sebarang soalan nak diajukan, hubungi kami di talian 0377261603 ataupun WhatsApp platform yang kami sediakan 011123364480 atau boleh terus sahaja ke Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Baiklah, Al-Fadhil Ustaz, baca Quran, buka syurga, tutup neraka. Mungkin ada sesuatu mukadimah yang Ustaz nak sampaikan bertepatan dengan topik kita. Tapi sebelum tu Ustaz, lebih indah jika kita ajak para penonton sekalian untuk kita sama-sama mengaminkan doa. Yang mana mari sama-sama kita hayati doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li fihi abwabal jinan وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين والحمد لله رب العالمين. Bukakanlah bagiku pintu-pintu syurga dan tutupkanlah bagiku pintu-pintu neraka, dan berikanlah daku keampunan untuk membaca Al-Quran. Wahai pemberi ketenangan di dalam hati orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, jika kita amatikan pada doa yang begitu indah ini, bahkan ayat yang Ustaz bacakan tadi, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, ada sesuatu yang mungkin Ustaz nak sampaikan sebagai mukadimah pencetus minda kita pada pagi ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Da'i Hadari dan para penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini Allah masih memberikan kepada kita usia, Allah beri kekuatan, kesihatan kepada kita. Marilah kita menggunakan sepenuhnya untuk kita berpuasa dengan puasa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping kita memperbanyakkan, melipat gandakan amalan ibadah kita. Al-Quran ataupun buka Al-Quran, kita membuka syurga dan menutup neraka. Yang pertama sekali saudara, nuzulul Quran ataupun peristiwa penurunan Al-Quran, kita mesti memahaminya. Para ulama telah sepakat Al-Quran secara 30 juzuk itu telah diturunkan pada malam, salah satu malam di malam Al-Qadar ataupun malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Bagaimana Al-Quran 30 juzuk itu daripada Lauh Mahfuz diturunkan ke langit tertinggi di dunia, iaitu Baitul Izzah. Secara keseluruhannya 30 juzuk diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Satu. Kemudian peringkat yang kedua iaitulah penurunan secara bitadarruj ataupun secara beransur-ansur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Ketika Nabi berada di Mekah dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, selama 23 tahun beransur-ansur, dan para ulama ada memberikan pandangan berpandukan kepada riwayat. Beransur-ansur itu, wahyu yang pertama ialah surah Al-Alaq, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampailah ayat yang kelima. Dan mengikut ulama, mereka mengatakan ayat ini ataupun wahyu ini yang pertama ini diturunkan pada 17 Ramadan. Adapun ada juga pandangan-pandangan yang lain, contohnya bulan Rabiul Awal, bulan Rajab dan sebagainya. Itu tidaklah menjadi hal kepada kita. Yang lebih utama sekarang ini, saudara penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini ya, kita nak mengulang kaji semula, menyemak semula, mengaudit diri kita semula, bagaimanakah untuk kita memaknai nuzulul Quran, memaknai Al-Quran di dalam hidup kita. Kerana saudara penonton, Al-Quran dan bulan Ramadan dua perkara besar yang saling bergandingan. Ia tidak boleh terpisah di antara satu dengan yang lain. Kerana Al-Quran diturunkan
di dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Baik, hebatnya bahasa Al-Quran ni saudara penonton, perkataan anzalnahu ia membawa erti menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Maknanya 30 juzuk itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla pada malam Al-Qadar. Dan kerana itu di dalam ayat yang kita baru sebentar kita baca tadi saudara penonton, ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu telah diturunkan ketika bulan Ramadan, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Quran ini mempunyai fungsi trust, iaitulah hudan linnas, yang bermaksud petunjuk kepada sekalian umat manusia. Semua manusia ini rujukannya ialah Al-Quranul Karim. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla menyatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran itu menjadi pembeda antara perkara yang benar dan perkara yang batil, perkara yang benar dan perkara yang salah. Itu merupakan Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 seperti yang kita sama-sama baca dan sama-sama dengar. Jadi yang kita nak berfikir pada pagi ini, nak muhasabah, nak peringatkan diri kita, iaitulah bagaimanakah kita nak memaknai Al-Quran dalam kehidupan kita dan yang hadari. Itu dia. Satu mukadimah yang walaupun ringkas tetapi subhanallah begitu tepat dengan firman Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, iaitu bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Jadi mungkin itulah terang lagi bersuluh para penonton sekalian, betapa indahnya bulan Ramadan ini jika kita sinarkan ia dengan Al-Quran, dengan bukan sekadar membaca. Kejap lagi kita akan bicarakan apa yang kita kena buat lagi dengan Al-Quran ini insya-Allah. Cumanya Ustaz, ya. Alhamdulillah kita di awal ini dah ada soalan yang kita nak alu-alukan. Yang pertama daripada sahabat kita ni, Mazni Hasan di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, da'i serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bacalah dan naiklah serta tartillah kerana kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan hadis di atas? Kemudian yang kedua, jika seseorang itu hanya beramal surah Al-Ikhlas dalam hidupnya, itu je Ustaz ya, adakah dia dikira telah mendapat kelebihan bagi keseluruhan isi Al-Quran itu? Mohon penjelasan Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada saudari Mazni Hasan yang bertanya dua soalan yang sangat baik. Soalan yang pertama itu tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat itu merupakan riwayat daripada Abu Dawud. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yuqal li sahibil Quran. Di hari akhirat nanti di dalam syurga akan dikatakan kepada sahibul Quran, kepada sekalian orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Maksudnya di atas dunia ini mereka bersahabat dengan Al-Quran. Sebelum saya nak hurai ni, nak tanya Da'i Hadari, antara sahabat dengan kawan, ada beza tak antara dua ni? Bagi saya secara peribadi memang sangat besar beza macam tu Ustaz. Di mana bezanya Hadari? Kerana bagi saya sahabat itu merupakan individu mereka yang mana susah dan sedang bersama. Bahkan tidak mengira apa sahaja walaupun tidak bermanfaat dari sudut keduniaan sekalipun tetap bersama dengan kita. Panjang pula jawapan. Betul tu. Kalau kawan tadi, kalau kawan mungkin sekadar mengenali dan mungkin ada sesuatu momen ataupun tempoh bersama dengan kita. Betul. Setuju sangat. Jawapan tu betul, tepat. Maksudnya kalau sebut sahabat ni ada perkara-perkara rahsia diri kita tak malu untuk bercerita, kan? Untuk kita minta pandangan, minta nasihat. Maknanya sahabat dan kawan, maknanya sahabat itu lebih akrab. Jadi maksudnya tamsilan ini Al-Quran, kita mesti bersahabat dengan Al-Quran. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran ini ialah bila mereka gembira, mereka baca Quran. Bila mereka sedih, ubat kesedihan itu mereka membaca Al-Quran. Bila mereka buntu, nak cari penyelesaian masalah, mereka rujuk kepada Al-Quranul Karim. Kerana itulah maksud sahabat. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran di atas dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, di dalam syurga nanti akan dikatakan kepada mereka, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Sekarang ini
kata Nabi SAW, kamu dakilah anak tangga di dalam syurga ini sebanyak mana ayat Al-Quran yang kamu bacakan di atas dunia ini. Masya Allah. Sudahlah dapat masuk syurga, kemudian diberikan tempat yang tinggi pula di dalam syurga. Dan anak tangga itu didaki oleh sahibul Quran ataupun orang yang bersahabat dengan Al-Quran ini, dinilai berapakah jumlah ayat Al-Quran ataupun berapa kalikah Al-Quran mereka baca sepanjang riwayat hidup mereka. Masya Allah. Jadi maknanya kalau kita ni mungkin baca Quran setahun sekali kan ataupun bermusim sahaja kan, waktu nak masuk rumah baru kan, waktu dapat naik pangkat dan sebagainya lah. Anak-anak perisau. Anak-anak perisau kan mula cari surah Yasin kan. Kan jadi maksudnya sebanyak itu sajalah. Jadi orang yang bersahabat dengan Al-Quran, inilah anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua tadi daripada saudara Mazni tadi, bagaimana ada orang yang hanya beramal surah Al-Ikhlas? okey, beramal dengan surah Al-Ikhlas. Baik, masya-Allah. Saya teringat bagaimana satu kisah sahabat. Ada dua orang sahabat. Sahabat yang pertama ini dia lihat sahabat yang kedua ini asyik sentiasa membaca surah Al-Ikhlas saja di dalam salatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya surah ini saja yang diulang-ulang dalam salat. Jadi beliau pun merujuk perkara ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan sahabat yang pertama tadi seolah-olah, dalam riwayat kata seolah-olah beliau seperti nak macam merendah-rendahkanlah kan. Maknanya takkan baca surah ayat itu jadi ulang-ulang kan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat ini saja, takkan yang ni ikut. Nabi mengatakan orang yang membaca surah Al-Ikhlas mereka mendapat pahala sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Kerana apa? Kandungan di dalam surah Al-Ikhlas itu merupakan rumusan ataupun intisari kepada keseluruhan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kita nampak kecil tetapi ia konsisten dan kita mentadabbur, kita memahami makna surah Al-Ikhlas itu, kita menghayatinya khususnya dalam aspek ketauhidan. Tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menambahkan cinta kita kepada Allah dan menambah cinta kita kepada Al-Quran, itu lebih bermakna daripada kita tak baca langsung. Wallahu a'lam. Saya suka Ustaz dengan satu pertanyaan Ustaz tadi yang boleh memberikan satu pemikiran kepada kita semua juga sebenarnya, kesedaran juga sebenarnya. Adakah kita ini bersahabat dengan Al-Quran atau sekadar berkawan dengan Al-Quran atau sekadar kenal, oh itu Al-Quran. Bahaya Ustaz ya. Jadi jom sama-sama kita fikirkan dulu. Jadi kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz Titipan Doa. Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya, setulus ikhlas dari kami di Media Prima dan alhamdulillah hari ini Tanyalah Ustaz Titipan Doa kita bawakan kepada anda bersempena dengan nuzul Al-Quran. Oh, belum lagi saya sebutkan kepada anda selamat kita menghayati nuzul Al-Quran. Dan alhamdulillah bertuahnya pagi nuzul Al-Quran ini kita bersama bincangkan tentang Al-Quran juga. Baca Quran, buka syurga, tutup neraka. Dan alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi bersama dengan kita dan telah memperincikan betapa hebatnya Al-Quran itu, betapa indahnya isi Al-Quran itu dan betapa besarnya ganjaran bagi mereka yang menghayati dan menazimi diri mereka dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan alhamdulillah Ustaz, kita dah masuk blok yang kedua ini. Ada satu soalan yang cantik ini Ustaz daripada sahabat kita juga. Fazihatun Mat Isa. Fazihatun bertanyakan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Serta kru-kru. Semoga sentiasa dalam rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Beliau ada dua soalan Ustaz. Yang pertama, bagaimana yang dikatakan membaca Al-Quran, yakni kalam Allah, akan terbukanya pintu syurga dan menutup pintu neraka? Kemudian, adakah kita akan mendapat syafaat di akhirat nanti seandainya membaca Al-Quran tanpa membaca dengan tajwid dan sebutan tidak betul dan boleh mengubah makna ayat Al-Quran pula? Adakah berdosa seseorang itu dan terbukakah pintu syurga untuknya? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Faziatun yang bertanya satu soalan yang sangat baik. Baik, membaca Al-Quran dalam hadis menyatakan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sekalian sahabat-sahabat Al-Quran, sekalian orang yang membaca Al-Quran. Jadi riwayat ini ataupun petunjuk ini jelas Nabi SAW memberikan jaminan orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersahabat dengan Al-Quran, mereka akan mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Apa maksud syafaat? Syafaat bermaksud pertolongan, ya, pertolongan daripada Allah dan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik saudara, dalam sebuah riwayat daripada Ibn Abi Shaybah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddaqun man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu sifatnya ialah pemberi syafaat kepada orang, pemberi syafaat yang pertama, syafi'un musyaffa'un wa mahillun musaddaqun. Yang bermaksud Al-Quran itu pemberi syafaat, satu. Yang kedua, Al-Quran akan tampil sebagai peguam bela kepada kita di hari akhirat nanti. Kepada siapa? Kepada semua orang ke? Tidak. Hanya kepada orang yang menjadikan Al-Quran itu man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Orang yang di atas dunia, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pemimpin dan pemandu hidup mereka. Qadahu ilal jannah. Qadahu ilal jannah. Maka Al-Quran itulah yang akan memimpinnya masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana syaratnya? Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pemandu hidup mereka. Pemandu ni macam mana? Kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat yang kita tak berapa yakin dengan lokasinya, mungkin jalannya kita tak berapa nak yakin sangat. Yeah. Jadi ada aplikasi untuk menyampaikan kita, quote and quote, ya, untuk menyebabkan kita sampai ke tempatnya betul-betul di depan pintu pagar rumah sampai sahabat ke lokasi. kita. Sampai ke lokasi. Kan? Belok kiri, belok kanan. Kan? Macam itulah. Maknanya mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai peta hidup mereka. Kalau bahasa hari ini kita sebut sebagai apa? Sebagai kiblat hidup mereka. Ya? Maksudnya Al-Quran itu sebagai kompas hidup mereka. Ini ciri-ciri orang yang akan mendapatkan Al-Quran itu sebagai peguam bela dan sebagai pemberi syafaat pertolongan kepada mereka. Tetapi hati-hati, dalam hadis yang sama Nabi kata, "Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi." Tetapi atas dunia ni, kalau orang itu menjadikan Al-Quran itu sesuatu perkara yang di belakang hidup mereka. Al-Quran itu tak di belakang je, tak peduli pun. Haram ke? Allah Ta'ala tak redha ke? Dia peduli apa? Janji untung, janji masyuk, kan? Dia peduli apa? Jadi orang ini, Al-Quran itu akan saqahu ilan nar. Al-Quran inilah yang akan membawanya ataupun menghumbannya, menolaknya untuk masuk syurga, untuk masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab orang ini tak peduli kepada Al-Quran. Karena itu dalam surah Taha, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Allah Taala berfirman, orang yang atas dunia ni, sahabat penonton, yang mereka ini membelakangi Al-Quran,
Mereka ini membelakangi Al-Quran. Wa man a'rada an dhikri. Mereka ini membelakangi peringatanku. An dhikri. Dhikri itu para ulama tafsir mentafsirkan ia bermaksud Al-Quran. Orang yang tak peduli Al-Quran, kehidupan mereka di atas dunia ini, kata Allah Azza wa Jalla, akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama hurai lagi apa maksud sempit ini? Mungkin hidupnya tak henti-henti ada masalah. Bergaduh suami isteri, anak-anak bergaduh memanjang. Mungkin walaupun hartanya banyak, Ustaz. Ya. Jadi itu antara penyebab menyebabkan keberkatan hidup keberkatan hidup itu dicabut oleh Allah. Allahu Akbar. Kerana mereka membelakangkan peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling daripada peringatanku. Yang kedua, di hari akhirat nanti, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dibangkitkan di hari akhirat dalam keadaan mata mereka dibutakan. Wal a'yadzubillah, jangan kita termasuk dalam golongan ini. Baik, tadi puan kita bertanya kalau baca Quran tergagap ataupun tajwid tak betul. Baik. Asasnya baca Al-Quran mestilah secara tajwid dan warattilil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil, ya, dengan cermat, dengan suara yang baik. Baik. Walaupun begitu, saudara rahmati Allah, kalau kita tengok uslubul Quran, Al-Quran ini banyak memujuk kita sebenarnya. Contoh kalau dalam surah Asy-Syarh, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa idza faraghta fansab. Wahai Muhammad, setelah kamu menyelesaikan kesibukan urusan harian kamu, pada waktu malam kamu kembalilah beribadah kepada aku. Allah. Tengok Allah Ta'ala pujuk. Okey, waktu pagi, siang hari ini kita banyak kerja. Kerja mungkin di pejabat 8 jam. Mungkin sibuk mesyuarat itu, laporan minit mesyuarat itu kena buat macam-macam. Okey, kamu selesaikan urusan kamu, pukul 5 nak ambil anak pula kan. Betul. Di nursery dan sebagainya. Okey, kamu selesaikan urusan kamu, malam kamu beribadah kembali kepada aku. Allah. Tengok, ya Allah, uslubul Quran. Ayat pujukan tu. Ayat pujukan. Jadi inilah kata kuncinya bila kita bertadabbur, insya-Allah kita faham. Maka dengan sebab itu, mungkin kita dalam proses belajar, ya, syaratnya kena belajar. Allah Azza wa Jalla maafkan, dan Nabi SAW beri satu khabar gembira kepada orang yang belajar Al-Quran. Apa khabar gembira itu para penonton? Nabi kata, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang bagus bacaan Al-Qurannya, mereka ini akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia. Nabi sambung lagi, wallazi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' fih. Orang yang baca Al-Quran kemudian tergagap-gagap, kan, wa huwa yatata'ta' fih, mereka tergagap-gagap, mungkin nak sebut a'udzubillah, bunyi Jawa lagi kan. Tak apa, dalam proses belajar Nabi kata apa? Wa alaihi syaqqun. Nabi faham mereka yang tergagap-gagap, susah nak menyebut Al-Quran, makhraj itu, makhraj ini. Nabi faham itu kesusahan dia membaca Al-Quran. Nabi memberikan satu tawaran yang luar biasa. Falahu ajran. Bagi orang itu 2 pahala. Pahala yang pertama, pahala baca Quran. Pahala yang kedua, pahala susah nak baca Al-Quran. Kerana apa? Kita masih dalam proses belajar. Kerana itu, jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, Ustaz, ya. Kerana Al-Quran itu kompas hidup kita. Jangan sesat di tengah jalan. Okey, Ustaz, kita ada pemanggil di talian ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i. Ya, saya Ismail. Ya, silakan Haji. Alhamdulillah, sihat walafiat. Okey, soalan saya, adakah semua boleh sama-sama mendapat syafaat dari Al-Quran? Kiranya saya membaca Al-Quran untuk ahli keluarga dan kedua ibu bapa saya. Itu je soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Ismail dari Sungai Buloh, Ustaz, bertanyakan, bolehkah kita mendapat syafaat Al-Quran ini jika kita bacakan untuk mereka yang mungkin telah meninggal dunia? Bagaimana, Ustaz? Baik, tentunya apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menganugerahkan kebaikan, Allah mengampunkan dosa ibu ayah kita, sanak saudara yang telah kembali ke rahmatillah, ya. Tentunya Allah akan menerima doa-doa yang kita telah yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitu, saudara yang dirahmati Allah, saya ingin memberikan nasihat kepada diri saya dan kita semua. Marilah yang pertama sekali kita memaksa diri kita. Kita memaksa diri kita untuk kita sendiri yang membaca Al-Quran.
Kerana amalan kita ini yang paling utama Allah akan nilai ialah amalan kita sendiri. Ya, selain kita mengharapkan bantuan ahli keluarga dan sebagainya, tetapi tak boleh kita nak harap yang itu 100%. Kerana akhirnya amalan kita inilah yang akan menentukan ke mana kita. Yang kita lakukan sendiri. Yang kita lakukan. Ya, itu yang lebih utama. Maka dengan sebab itu, saudara dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla sekali lagi memujuk kita. Dalam kalender tahunan setahun ni, saudara, Allah Ta'ala memujuk kita dengan apa? Allah menjadikan bulan Ramadan kepada kita. Kepada kita. Allah pujuk kita, mailah kembali kepada aku. Ya, kembalilah kepada Allah. Kembalilah, bertaubatlah kepada Allah. Mailah buat baik kepada Allah. Allah jadikan bulan Ramadan 30 hari. Allah sediakan suasana, persekitaran yang mudah untuk kita melakukan perubahan diri. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin atau kama qala an-nabi. Nabi kata bila tibanya bulan Ramadan akan dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan, dirantai syaitan. Al-Aiz Abdul Salam, seorang tokoh di dalam Maqasid, beliau mengatakan maqasid puasa adalah bagaimana Allah memberikan satu kerancakan kepada kita, motivasi kepada kita untuk kita melakukan amalan-amalan ibadah. Kerana apa? Semua orang bila masuk bulan Ramadan, kita dapat lihat tendensi ataupun kita kata kecenderungan untuk melakukan kebaikan begitu hebat sekali. Ada orang da'i hadari yang dia mungkin kalau sebelum bulan Ramadan, puasa sunat ni dia tak berapa nak rajin sangat kan. Tapi kalau mai bab sedekah, ya Allah, pantang sebut. Pantang iklan je. Terus dia sedekah. Sebab dia minat dengan sedekah. Ada orang yang sedekah ni mungkin dia kurang sikit, tapi mai bab tang puasa sunat, ya Allah, memang setiap Isnin Khamis memang dia berpuasa. Kecenderungan kita kan, maknanya setiap orang ni ada dia punya kecenderungan. Jadi Ramadan datang memberikan package kepada kita. Puasa ada, baca Quran ada setengah orang dia minat baca Quran. Kalau mengaji taranum Al-Quran sampai 2-3 pagi pun no problem. Nah, memang dia minat. Dia nak mengaji bayati ni harakat 1 2 3, nak buat wuslaan mumathalah pula. Macam-macam kan. Tetapi kalau main bab tadabbur Al-Quran, kelas tadabbur, dia kata aduh, slow sikit, pening dia kata sebab bahasa tu tinggi dia kata. Jadi begitu. Jadi Allah packagekan Al-Quran ada, sedekah ada, kan? Bagi masakan juadah berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, Allah memberikan pahala berlipat ganda seperti orang itu berpuasa. Jadi maknanya Allah packagekan untuk kita melatih diri kita untuk melakukan amal kebajikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bacalah Al-Quran dan tentunya kita memperbanyakkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Dan jangan kita terlupa juga di bulan Ramadan inilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan saudara-saudara kita yang telah kembali ke rahmatillah. Moga Allah menempatkan mereka bersama orang yang bertakwa, insya-Allah. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, itu dia menjawab soalan daripada Haji Ismail. Begitu hebat Ustaz ya Al-Quran ini. Dan saya ada terfikir satu soalan ini Ustaz. Dan soalan ini saya melihat kepada apa yang Ustaz sampaikan di awal tadi. Kita semua sedia maklum, Al-Quran ini turunnya dalam bulan Ramadan, yang mana kerana kemuliaan Al-Quran itu, Ramadan dijadikan sebagai penghulu segala bulan. Betul. Dan juga Ramadan diturunkan dalam ketika mana disebut sebagai Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu disebut adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah insan yang dinyatakan sebagai subhanallah, ketua bagi segala para rasul dan nabi. Dan Al-Quran juga begitu hebat digalas oleh kita sebagai umat yang akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umat yang paling akan awal dihisab. Bagaimana Ustaz melihat Al-Quran itu sebenarnya begitu hebat, memberikan satu keistimewaan kepada kita yang menggalasnya Ustaz? Tentu sekali Al-Quran ini satu mukjizat daripada Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Mukjizat ini membawa erti untuk melemahkan pihak musuh. Baik, kalau kita menyelak sejarah para nabi,
mukjizat ini datang dengan sesuai apa yang berlaku, apa yang dominan di dalam zaman tersebut. Contoh Nabi Musa. Ya, mukjizat kepada Nabi Musa ialah tongkat. Tongkatnya. Kerana pada waktu itu begitu hebat ilmu sihir ni, kan? Sihir menyihir ni memang dahsyat pada Tukang waktu itu. sihir Firaun pun ramai. Ramai, memang dahsyat-dahsyat, super-super punya kan. Jadi tongkat Nabi Musa melemahkan segala kumpulan penyihir-penyihir pada waktu itu. Kalah semua. Ya. Satu. Kemudian kalau kita tengok mukjizat Nabi Isa, ya, bagaimana boleh menyembuhkan sakit. Kerana apa? Pada waktu itu teknologi perubatan begitu berkembang. Jadi datangnya mukjizat ini melemahkan yang lain-lain itu. Masya-Allah. Baik, pada zaman Nabi kita, Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara, pada waktu itu sastrawan begitu hebat sekali pada zaman Rasulullah. Masyarakat Arab di Makkah khususnya, golongan Quraisy dan musyrikin Makkah pada waktu itu, mereka sangat minat dan ta'assub betul-betul kepada ilmu bahasa, syair dan sebagainya. Sehingga kan pada zaman Nabi dulu, pada zaman dahulu ada banyak pasar unta, mungkin pasar kurma. Kemudian ada pasar seni. Kan, macam kita hari ni Central Market lah, kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Pasar seni ni maksud saya ialah pasar orang berkunjung hanya untuk mendengar deklamasi sajak dan syair. Hanya nak dengar yang tu je. Kan? Jadi peradaban bahasa pada waktu itu begitu hebat sekali. Al-Quran datang membawa mukjizat bahasa yang melemahkan, menewaskan sastrawan dan juga sastra peradaban bahasa pada waktu itu. Segala syair-syair semua tak boleh lawan dengan bahasa Al-Quran. Allahu Akbar. Satu saja saudara yang kita boleh bincang, ya. Perkataan surah. Apa maksud surah? Saudara penonton, surah, kita baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Apa itu surah, ya? Apa maksud surah? Allahu Akbar. Da'i pun tak terfikir. Apa Surah. tu? Saya pun mula-mula tak terfikir bila saya dengar tazkirah oleh para guru kita. Masya Allah, kita dapat ilmu ini. Baik. Surah ini bermaksud tembok. Tembok, ya, ataupun dinding yang tinggi, tembok. Saudara, kalau dalam ilmu bahasa Arab ataupun sastra Arab pada waktu zaman Nabi itu, dalam koleksi syair-syair itu untuk memecahkan, okey, syair ini contoh kisarnya tentang keluarga, syair ini tentang masyarakat. Okey, pemisahan itu disebut sebagai bab. Bab. Sehingga kini dipakai. Macam kita bab 1, bab 2, bab 3 lah, gitulah, kurang lebih kan. Hebatnya Al-Quran untuk memecahkan Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, At-Taubah dan sebagainya itu, Allah tidak menggunakan perkataan Babul Baqarah, Babul Fatihah, tak ada. Tetapi surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah. Satu perkataan surah ini perkataan yang tidak digunakan oleh orang Arab, sastrawan pada ketika itu. Allah datangkan satu bahasa yang maknanya kalahlah lain tu. Dan pada waktu itu orang Arab memang tidak familiar sangat dengan surah ini, tembok ini. Jadi ini baru cerita surah, baru cerita satu perkataan tu saja, ataupun surah. Tetapi kalau kita lihat ayat Al-Quranul Karim, ya Allah begitu mukjizat. Yang pertama saudara, kenapa saya kata mukjizat? Kita tengok seni bahasa Al-Quran, cantik kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kan lil qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada keseragaman rima akhir itu. Ya. Ini satu perkara yang luar biasa. Ini kalamullah al-mu'jiz. Kalam Allah yang bersifatnya mukjizat, al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu apabila dibacanya ia dikira sebagai amalan ibadah, diberikan pahala. Satu huruf digandakan sehingga 10 pahala kebajikan. Dan Nabi kata, aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya 10, 10, 10. 3 patah perkataan ini saja sudah 30 markah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ini satu luar biasa. Allahu Akbar.
Baik, maknanya mukjizat bahasa. Karena itu Musailimatul Kadzab, ya, Musailimatul Kadzab dia cuba nak buat Quran dia, nak buat ayat Quran, nak challenge Quran lah kononnya, kan? Tapi akhirnya jadi bahan ketawa orang. Kan? Kamu tahu ataupun tidak gajah itu apa? Adakah kamu tahu gajah itu apa? Gajah itu mempunyai belalai yang panjang, mempunyai ekor yang pendek. Orang kata apa cerita, nak cerita benda ni nampak lawak. Memang tak jadilah. Tak jadi. Malah dia nak challenge Al-Quran, tak boleh. Okey, satu mukjizat bahasa. Yang kedua, Al-Quran ni kenapa kita kata mukjizat? Saudara penonton, kita ni orang Melayu, orang Malaysia. Saya Da'i Hadari dan saya bahasa Arab saya bukanlah kuat mana pun. Samalah saya pun. Bukanlah hebat mana pun. Kalau nak cakap Arab yang sepenuhnya full swing tu tergagap-gagap juga. Setakat boleh sebut pergi petang ni buat murtabak boleh sikit-sikit gitu lah kan. Kurma. Bahasa mudah lah. Bahasa mudah gitu sikit-sikit gitu yalah. Maknanya bahasa Arab yang betul-betul kita sukar untuk memahaminya. Tetapi saudara, walaupun kita tak faham bahasa Arab, tetapi kita boleh baca Quran 30 juzuk. Allahu akbar. Dan kalaulah ada musabaqah tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa, tahun ini tidak ada kerana pandemik COVID-19. Kalau kita tengok qari dan qariah kita yang mewakili Malaysia, duduk rumahnya di Banting, ya, di Sepang, di mana lagi? Di di Melaka, di Negeri Sembilan. Betul. Mungkin di rumahnya dia tak faham bahasa Arab pun, tapi bila dia duduk di atas pentas astaka tu, dia baca Quran, kalah qari Saudi, kalah qari Mesir, kalah qari Palestin, kalah orang Arab ni, kalah. Jadi dia pun heran, la ilaha illallah, kok mana orang Malaysia kita ni kan. Maknanya walaupun tak faham Al-Quran sepenuhnya, maksud saya tidak faham secara mendalam bahasa itu, tetapi mukjizat Al-Quran kita boleh baca dengan sempurna. Cuba kita buat sedikit analogi atau perbandingan. Kalau kita tak pandai bahasa Sepanyol, bahasa Spain, ya, Sepanyol, bahasa Latin kan, kita buka buku dia boleh tengok gambar je lah. Kan? Tak payah jauh sangat. Kalau bahasa Tamil ataupun Mandarin kan, tulisan-tulisan akhbar-akhbar itu kita tak faham, kita tengok gambar je lah. Tak boleh nak baca. Tetapi nak ceritanya, mukjizatnya Al-Quran, walaupun kita tak faham, tetapi kita boleh baca dengan makhraj yang betul dan sebagainya. Ini antara mukjizat Al-Quran. Hebatnya Al-Quran. Dan kita rasa nak baca lagi dan lagi, Ustaz, ya? Betul. Itu yang anehnya. Itulah, Ustaz, kadang tu kalau kita fikir balik, pandai baca Al-Quran tak? Pandai bahasa Arab tak? Tak. Pandai baca Al-Quran? Pandai. Ya. Aneh, Ustaz, ya? Betul. Subhanallah. Baiklah kepada anda semua para penonton sekalian, ambil masa kita fikirkan indahnya Al-Quran. Kembali lagi selepas ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. Para penonton sekalian, tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana tonton Tanyalah Ustaz, titipan doa. Biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini, subhanallah, bertepatan dengan nuzul Al-Quran. Kita semua, walaupun dalam tempoh PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ada sesuatu yang menenangkan kita. Apa dia? Bukan dengan hiburan lain, tidak. Tetapi dengan Al-Quran itu
memang pasti kita akan tenang dan akan menghiburkan diri kita insya-Allah. Dan hari ini Al-Quran kita bicarakan baca Quran, buka syurga, tutup neraka bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi. Baiklah Ustaz, sebentar tadi sebelum kita rehat, sempat kita sama-sama saksikan, kita tonton VT tadi menunjukkan bagaimana Al-Quran ini dibaca di mana-mana sahaja Ustaz. Di setiap pelosok dunia Ustaz. Di Serbia, di tempat saya menuntut ilmu dahulu iaitu di Thailand. Kemudian ada juga ketika di Arab Saudi, sudah memang pastilah Ustaz kan. Termasuklah di Malaysia. Dan begitu hebat Al-Quran itu dibaca di seluruh dunia. Namun saya terpanggil untuk bertanyakan soalan ini yang mana dibacakan oleh salah seorang daripada yang ada dalam VT tadi iaitu Yat Hamzah, di mana surah Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh, yakni syifa bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apakah yang dimaksudkan dengan pelajaran ini Ustaz? Apakah ia terkandung juga dalam Al-Quran? Terima kasih Da'i Hadari dan sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih seronok ya kita dengar sahabat-sahabat kita seluruh dunia membaca Al-Quran tadi ya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Baik, surah ini ataupun ayat ini merupakan ayat 57 di dalam surah Yunus. Baik, saudara, ada beberapa perkara yang kita mesti faham ataupun ada perkara penting untuk kita ambil kefahaman di dalam ayat ini. Wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kamu iaitulah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu mau'izah min rabbikum, sebagai peringatan daripada Tuhan kamu. Para penonton, kalau kita bekerja di pejabat, benda yang paling kita bimbang ialah memo daripada pihak pentadbiran. Ya, peringatan. Saja. Kan? Kenapa datang lambat? Betul. Bagi sahabat-sahabat yang bekerja di sektor awam, akan ada pekeliling-pekeliling tertentu. Kan contoh sekarang ini musim PKP bersyarat, nak bekerja itu ada dia punya garis panduan dan pekelilingnya. Betul. Jadi maknanya pekeliling itu menjadi satu tata cara untuk mereka melakukan kerja-kerja tugasan di pejabat. Ya, maksudnya standard of procedure itu, SOP itulah yang akan menyelaraskan tindakan kita dalam bekerja. Maknanya kalau kerja kata, kalaulah peraturan kata, pekeliling kata kerja kena 8 jam, sama ada pukul 7.30 pagi punch card ataupun punch in ataupun apa nama bahasa Melayunya cap jari kan, maknanya kita melapor masuk. Betul. Kemudian 7.30, kemudian pukul 8, kemudian 8.30. Contoh kan, ataupun pukul 9. Okey, 4 waktu ini saja. 7.30, 8, 8.30, 9. Jadi maknanya kita boleh masuk pejabat 7.30 sampailah waktu paling akhir pukul 9. Tapi kalau kita buat pandai-pandai masuk pejabat pukul 9.30 pagi, salah atau tidak? Salah, Ustaz. Salah, sebab dia bertentangan dengan pekeliling dan peraturan. Baik, maksudnya itu peringatan ataupun memo ataupun pekeliling daripada bos kita, majikan kita yang juga manusia. Baik, sekarang ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Al-Quran ini sebagai peringatan daripada Tuhan kamu. Allahu Akbar. Maknanya yang akan memandu hidup kita, adalah Al-Quranul Karim. Jadi, saya nak analogikan lagi dengan pekeliling dan memo tadi. Kalaulah kita tak baca satu persatu memo dan pekeliling tu, tak faham. Kan? Jadi mana mungkin kita faham, contoh kalau kerja lebih 8 jam ataupun kerja luar stesen boleh buat tuntutan perjalanan, contoh. Kalau kita tak baca bahagian itu, makanya kita terlepaslah hak kita sebagai pekerja. Baik, begitu juga dengan Al-Quranul Karim, kita kena baca seluruhnya dan kita mesti mengambil panduan dan pedoman, barulah Al-Quran itu dapat membimbing kita ataupun kita ini akan terpandu dengan perkara-perkara yang betul.
Syaratnya ialah kita kena baca dan kita mesti faham. Satu. Yang kedua, Al-Quran ini juga syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu juga merupakan perawat ataupun penyembuh kepada hati kamu. Baik. Pada ayat ini orang mungkin tanya, Ustaz, Al-Quran ini adakah boleh menyembuh sakit fizikal? Okey, dalam konteks ayat ini saudara penonton, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa syifa'un lima fis sudur. Syifa ataupun penyembuh ini maksudnya penyembuh penyakit hati, penyakit batin, penyakit dalaman. Ya, maknanya bukanlah penyakit fizikal. Yang kita tak nampak pada luaran. Ya, maksudnya kita bila sakit fizikal, kita mestilah merujuk kepada kumpulan pakar. Pakarnya siapa? Pakarnya doktor. Ya, untuk doktor diagnose kita sakit apa dan doktor boleh memberikan cadangan perawatan kepada kita. Betul. Ya. Pada masa yang sama tidaklah salah untuk kita membaca Al-Quran dan mudah-mudahan Al-Quran itulah yang akan memberikan kekuatan dan memberikan penyembuh kepada kita. Tetapi bila sakit fizikal kita mesti mengikut mengikut metodologinya, iaitulah kita mesti merujuk kepada kumpulan pakar. Bukan apa, kadang-kadang ada setengah orang yang dia sakit fizikal kan, tapi dia kata saya ni mungkin kena buat kot orang kot kan? Orang dengki kat saya kot. Janganlah kita terus kepada konklusi seperti itu. Ya, kita yang ada pengetahuan ini sepatutnya kita merujuk kepada doktor kerana doktor mempunyai ilmu di dalam kepakaran tersebut. Jadi syifa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu ialah penyembuh kepada sakit dalaman. Apa? Dengki, Allah. Ya, hasad, iri hati pada orang, suka marah, ya. Al-Quran ialah ubat kesedihan. Mungkin ada yang terlalu mengejar dunia juga, Ustaz. Ya, melalui mengejar dunia, kemudian tak peduli, langgar hukum hakam agama, langgar solat, tak pernah solat. Jadi Al-Quran datang memberikan satu peringatan kepada mereka, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kalau kita rujuk dalam Al-Quran ada cerita tentang azab akhirat, ya, tentang malapetaka yang akan berlaku pada hari akhirat nanti. Jadi ini maksudnya apabila orang itu membaca Al-Quran secara tadabbur, maka ia akan memberikan keinsafan dan perawatan hati kepada mereka. Dan yang hadirin. Afala tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Baiklah Ustaz, ada pemanggil di talian ketika ini Alhamdulillah. untuk kita sama-sama dengarkan apa soalan daripada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa bercakap? Kami bercakap. Saya Alif Jamil daripada Penang. Orang Penang. Baik, Encik Alif, sihat ya? Saya nak tanya pasal nuzul Al-Quran. Ya, silakan. Allah firman, sesungguhnya Allah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Soalan saya yang pertama, kenapa peristiwa nuzul Al-Quran dikaitkan dengan 17 Ramadan? Dan soalan saya yang kedua, adakah 17 Ramadan itu malam Lailatul Qadar? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Encik Alif. Baiklah, itu dia Encik Alif daripada Penang, dari Penang ya. Baik Ustaz, ada dua soalan. Kenapa peristiwa turunnya Al-Quran itu dalam nuzul dalam 17 Ramadan, dan juga kenapa dikaitkan dengan Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih saudara Alif yang bertanya. Kita dengar suara ni, saya yakin saudara Alif ni memang orangnya segak. Ya, orangnya segak, orangnya muda. Terima kasih. Dengar suara Ustaz. Betul. Masya-Allah. Terima kasih orang muda dengar, orang muda tonton tanyalah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Ini memberi suntikan semangat kepada kami. Baik. Yang pertama sekali saudara yang dirahmati Allah, para ulama telah pun bersepakat Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Sekaligus 30 juzuk itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit tertinggi di atas dunia ini, 30 juzuk turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dalilnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya. Al-Quran itu ataupun kami telah turunkan Al-Quran itu secara sekaligus pada malam Al-Qadar. Itu jelas. Baik, peringkat yang kedua,
Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril secara berperingkat-peringkat, secara beransur-ansur selama 23 tahun daripada Baitul Izzah itu kepada Nabi SAW di atas dunia ini selama 23 tahun. Dan wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima itu surah Al-Alaq. Para ulama kata waktu itu ialah 17 Ramadan. Dan ada beberapa pandangan lain lagi. Jadi maksudnya yang 17 Ramadan itu ialah yang penurunan yang kedua itu. Ya, penurunan yang kedua. Jadi maknanya itu sejarahnya, dan yang paling penting sekarang ini ialah kita mesti berfikir sama-sama bagaimana kita nak memaknai nuzul Al-Quran itu dalam hidup kita dan dalam hidup keluarga kita. Itu paling penting, utamanya. Itu yang paling penting. Adapun bila kita sebut malam Al-Qadar, baginda Nabi SAW sebut kepada kita, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi, burulah, carilah malam Al-Qadar itu pada malam ataupun pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi itu jelas petunjuknya malam Al-Qadar itu berlaku pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sekejap lagi mungkin saya nak tanyakan sesuatu kepada Ustaz berkaitan dengan kalau kita tinggalkan Al-Quran, apa akibatnya? Ada kena mengena dengan syaitan tu. Jadi kalau anda semua nak tahu apakah soalannya, nantikan selepas ini. Tanyalah Ustaz titipan doa. Salam nuzul Al-Quran. Kembali selepas ini. اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum kawan-kawan. Haikal nak pesan ni, masa bulan puasa, jom kita baca Al-Quran. Sehari satu muka surat pun okey. Paling penting, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Salam Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton sekalian kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz Titipan Doa. Kami berada di sini kerana anda semua terus setia bersama dengan kami. InsyaAllah doakan kami istiqamah untuk terus teguh berdiri, memberi manfaat untuk sekalian umat insyaAllah. Dan sedar atau tidak, apa yang Rasulullah SAW dapat, kemudian Rasulullah bacakan kepada para sahabat, para sahabat Rasulullah SAW ajma'in pun terima dan baca serta mengajarkan kepada orang lain. Bacaan itu masih lagi dibacakan hingga ke hari ini. Subhanallah, itulah Al-Quran yang mana mukjizat terhebat, mukjizat yang memberi begitu banyak rahmat bagi kita. Subhanallah. Baiklah, masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi. Ustaz, tadi sebelum kita rehat, ada satu soalan yang mungkin saya nak mewakili para penonton untuk kita tanyakanlah juga Ustaz ya. Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Bila sebut qarin ni orang tua-tua selalu sebut zaman dulu Ustaz. Katanya firman Allah katanya, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yakni Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkan. Maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Adakah berpaling daripada Al-Quran ini risiko atau akibatnya ialah akan disesatkan oleh syaitan yang sesat dan menyesatkan?
Terima kasih saudara Da'i Hadari yang bertanya satu soalan ataupun petikan daripada cuplikan ayat daripada Al-Quran Al-Karim. Benar sekali. Hati kita ni saudara, bila kita lalai, waktu itulah syaitan akan membisik-bisikkan. Akan membolak-balikkan hati kita dan juga akan kita kata dia akan membawa kita ini kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan fitrah dan bercanggah dengan agama. Allahu Akbar. Dia pantang tunggu kita galit, orang Penang kata galit kan. Pasal tengok adik Haikal baca tadi, ya Allah, sedap sungguh kan. Saya pun rasa nak menangis Ustaz. Oh, rasa sayu hati kita ni. Ya Allah, kita rindulah pada adik Haikal kita ni. Kita bangga sebab beliau ialah produk TV3 kan, program Qari Junior, kita bangga. Kita doakan adik Haikal akan terus berdakwah kan, memberikan semangat dan beri nasihat kepada kita pakcik-pakcik ini kan. Pakcik-pakcik. Baik. Bila hati kita ni ataupun diri kita ni terlalai, waktu itulah syaitan akan membisik-bisikkan kepada kita. Dan memang janji syaitan, ya, dia minta permohonan kepada Allah untuk membisikkan kepada kita, untuk menyesatkan kita sampai kiamat. Memang itu merupakan, kita kata, ikrar dia lah tu. Ikrar dia lah, angkat sumpah dia lah. Angkat sumpah dia lah tu. Memang betul-betul macam tu. Maka dengan sebab itu, para penonton dirahmati Allah, syaitan ni antaranya ketika kita salat pun syaitan duk ganggu. Syaitan namanya khanzab. Dia bagi kita confuse. Apa nama rakaat ni, rakaat 3 ke rakaat 2? Ini tarawih saya belum berlaku. Tarawih. Ni dah set ke berapa dah ni? Kita baca Fatihah ke belum? Dia jadi gitu kan. Allahu Akbar. Khanzab. Yang kedua, ada juga syaitan yang bernama Al-Walhan. Tugas dia ni ialah memberikan syak wasangka kepada kita ketika kita ambil wudu. Kan? Kita tengok sahabat-sahabat kita waktu kita sekolah menengah dulu kan, ataupun ada juga teman-teman kita yang Allah uji dia dia kena waswas ambil air semayang kan, maknanya sampai basah lencun baju dengan kain semayang tu kan. Dia rasa waswas, sampai ke air kat tangan aku ni dia jadi lagu tu. Ini namanya al-walhan. Jadi duk tengah nak semayang dah ni, nak ambil wuduk dah ni, ada juga syaitan yang duk bisik kita last minute punya kan. Memang dia kerja dia yang tu. Apatah lagi kalau kita lalai, solat pun tak pernah kan, baca Quran pun tak pernah. Lagilah genre syaitan akan turun kan. Dia seronok lagilah. Jadi kerana itu saudara yang dirahmati Allah, kita mesti menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Saudara, satu contoh. Al-Quran ini bukan setakat membicarakan soal tauhid, ya, bukan bercakap soal soal tata cara hidup kita. Tetapi Al-Quran juga kalau kita tadabbur, antaranya surah Yusuf, ya. Surah Yusuf merupakan salah satu surah dalam Al-Quranul Karim. Surah Yusuf ini saudara, saya cadangkan kita tadabbur dalam berbagai Ramadan ni, boleh tadabbur kerana banyak tema-tema yang ada dalam surah Yusuf ini. Yang pertama, tema pengurusan emosi adik-beradik dalam keluarga ada dibicarakan di dalam surah Yusuf pertama. Yang kedua, ada juga bagaimana cerita Nabi Yusuf telah difitnah oleh seorang wanita. Ya, bagaimana kita nak berdepan dengan fitnah wanita atau fitnah semasa pada hari ini ada dirumuskan di dalam surah Yusuf. Nombor 3, ada juga teori pengurusan keuangan yang digagaskan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Baik, ayatnya ialah ayat 47 hingga ayat 49. Ceritanya lagu ni. Satu hari Raja Mesir dia bermimpi. 7 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk telah dimakan oleh 7 ekor lembu betina yang kurus-kurus. Pelik kan? Yang gemuk-gemuk kena makan yang dengan yang kurus-kurus. Selalunya kalau anaconda makan tikus, kan? Tu tak pelik lah. Nampak logik lah. Jadi apabila Raja Mesir bermimpi begitu, maka dia minta sekalian petugas istananya untuk membaca ataupun takbir ataupun memberikan apa maksud mimpi dia ni. Itu. Jadi seorang pun surrender tak boleh. Seorang pun tak boleh. Jadi dia pun teringat, seorang petugas ni dia teringat. Sahabat kita dulu Yusuf ini dia boleh mentakbir mimpi. Jadi dia pun pergilah berjumpa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka dia bagi tahulah problem Raja Mesir sekarang ni. Mimpi lagu ni, jadi duk fikir apa benda maksud mimpi ni. Baik, jadi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, saudara, menarik cerita ini. Nabi Yusuf yang memenjarakan Nabi Yusuf ialah Raja Mesir tadilah. Hamba Allah ni lah. Betul. Tetapi dengan tanpa berfikir panjang, tanpa menyimpan hasad dengki dan sebagainya,
Terus Nabi Yusuf memberikan takbir ataupun tafsiran kepada mimpi tersebut. Kalau kita kan, contohlah saya pernah buat pasal dengan Da'i Hadari, pernah buat pasal, pernah buat masalah. Kalau saya minta tolong, saya telefon Da'i Hadari, rasanya tak angkat lah kot. Lantak lah kan? Astaghfirullahalazim, Ustaz. Aku nak bagi nampak, Ustaz. Betul. Kita bagi contoh ni supaya bahasa tu mudah faham kepada kita semua. Baik. Apa yang berlaku, Nabi Yusuf tak fikir tragedi lampau itu. Sebaliknya Nabi Yusuf terus memberikan takbir tersebut. Tengok hebatnya Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi dan Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf. Tanpa ada dendam kerana dipenjarakan. Betul. Tanpa ada semua itu. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Yusuf kata, sekarang ini tempoh 7 tahun kamu kena kerja ataupun bercucuk tanam ataupun kamu kena menanam gandum bersungguh-sungguh selama 7 tahun. Allah Ta'ala guna perkataan ini ataupun Nabi Yusuf dalam ini disebutkan sebagai sab'a sinina da'aban. Da'aban ni maksudnya kena bagi extraordinary, kena bagi extra. Kena double up effort kita. Kena lipat ganda usaha kita. Maksud kita mudah faham, kalau sebelum ini kerja 8 jam, kena top up lagi bagi kerja 15 jam. Ataupun 20 jam. 7 tahun ini sahaja kena kerja sungguh-sungguh. Satu. Maknanya tak boleh kerap MC. tak boleh cuti kecemasan. Tak boleh. Simpanan pun kena ada. Okey. Itu kena fikir. Okey, itu bagus. Itu Da'i Hadari sebut itu poin nombor 2. Yang pertama kerja sungguh-sungguh da'aban. Yang kedua fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Baik. Gandum yang kamu tanam tadi tu, setelah dia masak dan sebagainya, maka kamu simpan terlebih dahulu. Reserve dulu. Illa qalilan mimma ta'kulun. Dan kemudian selepas kamu simpan, baru kamu makan sedikit. Kena berjimat cermat. Maksudnya, wang gaji yang kita dapat ni, apa yang kita dapat hasil usaha kita ni, simpan dulu. Saving dulu, baru guna. Tak boleh boros. Tak boleh boros. Ini teori pengurusan keuangan ni. Allahu Akbar. Al-Quran telah turunkan, ya Allah, lebih 2,000 tahun, 1,400 tahun dulu dah. Ya, maknanya, ini teori pengurusan keuangan yang kalau para motivator kita ataupun para penganalisa keuangan kita sebut benda ni lah juga. Betul. Tetapi ini teori Al-Quran yang Nabi Yusuf sebut kepada kita, kita mesti ada simpanan. Maksudnya nak simpan ni, yang kita dapat tu, simpan dahulu baru guna. Kita terbalik hari ni, kita pakai dulu balance ataupun baki di akhir bulan yang ada RM30, RM40, hak tu baru simpan. Dia terbalik kot. Jadi, saudara yang dirahmati Allah, 7 tahun yang pertama ini Nabi Yusuf kata kamu kena kerja kuat dan kamu kena ada saving dan berjimat. Sebab thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Sebab 7 tahun selepas itu kamu akan datang satu zaman yang sangat susah. Setitik air pun daripada langit takkan turun kepada kamu. Sab'un shidadun. Tengok, Nabi Yusuf memberikan satu amaran. Shidadun. Maksudnya satu kemarau yang betul-betulnya. Kerana itu kamu kena kerja kuat 7 tahun. Kerana kamu akan berdepan dengan zaman susah 7 tahun. Selepas 14 tahun, 7 campur 7 tadi, ayat ke-49, thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Lepas tu, lepas 14 tahun tadi, barulah kamu senang kembali. Kamu boleh petik hasil tanaman kamu dan seumpamanya. Jadi, ini baru satu contoh tentang teori pengurusan keuangan Nabi Yusuf AS. Maksudnya zaman kita sekarang ni, tempoh sekarang ini, saudara, kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang masih belum selesai. Antara yang disebut oleh para penganalisa ekonomi, mereka mengatakan kita akan berdepan dengan krisis keuangan. Baik, sekarang ni dalam soal pengurusan keuangan negara tu, yang tu kita tak payah fikirlah. Itu kita bagi yang pakar. Kita bagi yang ahlinya berfikir. Sekarang ni kita jaga keluarga kita saja. Sebab ini dalam remote ataupun dalam kawalan kita. Jadi lebih baik kita berfikir dalam kawalan kita.
maka kita boleh aplikasikan apa yang Nabi Yusuf sebutkan ini ataupun Allah Azza wa Jalla rakamkan dalam Al-Quran ini untuk kita mengurus keuangan ekonomi keluarga kita. Kena berjimat cermat dan kita kena mengawal perbelanjaan keluarga kita. Wallahu a'lam. Subhanallah, Al-Quran yang 1400 tahun lebih dahulu diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Sebenarnya di dalamnya Ustaz Ya. dah ada begitu banyak panduan, termasuklah pengurusan diri sendiri. Jadi ke mana lagi, apa lagi alasan kita? Allahu Akbar. Baik Ustaz, satu soalan yang cantik juga Ya. tentang laknat daripada sahabat kita ini, iaitu soalannya daripada Abdul Karim Sufian. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril ataupun malaikat Jibril alaihissalam secara beransur-ansur selama 13 tahun. Sahih? Persoalan saya, bagaimana yang dikatakan bahawa Al-Quran akan melaknat pembacanya, sedangkan ada hadis Rasulullah SAW meriwayatkan bahawa setiap huruf Al-Quran yang dibaca akan mendapat 10 kebaikan. Cuma sedikit pembetulan Ustaz beransur-ansur selama 23 tahun sebenarnya Ustaz tempoh dakwah Rasulullah SAW. Baik, bagaimana Ustaz? Bagaimana yang dinyatakan laknat kepada pembacanya itu? Allahu Akbar. Bila kita sebut laknat ni kita takut kan? Maknanya satu kemurkaan besar ya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang berpaling daripada Al-Quran. Maksudnya ialah orang yang berpaling daripada Al-Quran ini ialah orang yang menolak Al-Quran. Satu. Yang kedua, orang yang tidak beramal dengan Al-Quran, orang yang tidak mempercayai Al-Quran Al-Karim. Dan yang kita bimbang, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi dalam surah Taha, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling daripada Al-Quran ini, kata para ulama, antaranya orang yang tidak membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Yang ni kita takut ni kan, kerana kita sibuk dengan macam-macam, Al-Quran kita tak baca langsung. Jauh dari Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Kerana itu saudara, Al-Quran tidak ada tempoh terlambat untuk kita baca Al-Quran. Rasa tersedar saja dalam hati kita tuan-tuan, titik keinsafan kita datang tuan-tuan, tolonglah ya, untuk dari saya juga jangan kita tangguh-tangguh lagi. Bacalah Al-Quran. Tak apa. Ya, kalau salah tak apa. Dengan syarat kita belajar. Ya, hari ini meriah sekali ya, kita tengok di Facebook. Betul. Kan, di Instagram, macam-macam orang buat kelas pengajian Al-Quran. Saya menarik sekali dan yang hadari pembuat, alhamdulillah, tahniah. Maknanya dibaca satu-satu kan, di skrin tu akan ada ayat Al-Quran. Kemudian ustaz-ustazah ni dia mengajar satu-satu. Kan, qalu adghathu ahlamin. Secara perlahan-lahan diajarkan kepada kita. Ya Allah, ini satu teknologi yang kita mesti manfaatkan. Walaupun duduk berjauhan Ustaz. Walaupun duduk berjauhan, tetapi kita boleh membaca Al-Quran. Jadi saya kira kita mesti membaca Al-Quran dan kita mesti ada usaha untuk kita memahami Al-Quran. Kerana Al-Quran lah yang akan menjadi peguam bela kepada kita, seperti hadis yang di awal tadi yang kita sebut. Kerana itu saudara dirahmati Allah, mari kita tengok contoh sahabat. Saudara, kita dalam hidup kita ni, kita tengok Nabi SAW, contohnya kita tengok sahabah, tengok tabi'in, ya, tengok tabi'in, kita tengok orang-orang yang saleh. Kerana bila kita tengok orang yang saleh, orang yang beriman ini, mereka memberikan satu contoh tauladan terbaik kepada kita. Baik, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi yang mulia, beliau telah berkata kepada Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq seorang lelaki yang lemah lembut. Aisyah berkata, Abu Bakar As-Siddiq apabila beliau membaca Al-Quran, pasti air matanya gugur ketika membaca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran orang yang baca Quran gugur air mata ni, orang yang baca dengan penuh feeling, menghayati Ustaz. Menghayati. Kan, penuh perasaan, penuh. Dia menganggap ayat Al-Quran itu, kata-kata Allah, firman Allah itu sebiji kena kepada batang tubuhnya. Yang masalah kita hari ini tuan-tuan, kita baca Quran tak keluar air mata tapi menguap 30 kali. Termasuk diri saya jugalah kan, kita nak mula lagi menguap dah Ustaz. Nak habiskan satu juzuk Al-Quran sehari ni, ya Allah, nak habis buka 20 muka surat tu kurang lebih. Ya Allah, susahnya kan.
Aduh, beza kita. Tapi bila kita membaca riwayat hadis Imam Muslim ini, ia memberikan satu semangat kepada kita. Marilah kita ikut para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang sahabat bernama Abdullah bin Shaddad, beliau kata, aku pernah solat bersama dengan Sayyidina Umar ketika itu Umar jadi imam. Aku duduk belakang, last sekali barisan aku ni dalam saf. Aku duduk barisan paling akhir. Tetapi apabila Umar mengimamkan salat subuh pada waktu itu, Sayyidina Umar membaca surah Yusuf. Sayyidina Umar membaca surah Yusuf dalam salat subuh berjamaah. Sayyidina Umar menangis dan kami di barisan belakang ni, aku di barisan belakang, aku dengar tangisan Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya Allah, ini orang yang membaca Al-Quran dengan penuh keinsafan, dengan penuh muhasabah. Dan yang seterusnya, saudara, kalau kita ambil contoh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, beliau membaca Al-Quran bila sampai salah satu ayat di dalam surah Al-Hadid. Apa yang berlaku? Beliau menangis sampai basah janggut beliau, Ibnu Umar. Jadi kerana itu, saudara rahmati Allah, dalam sebuah riwayat Ibnu Majah, betullah kata Nabi, betullah kata riwayat tersebut, inna hadzal Quran nazala bi huznin. Al-Quran itu diturunkan dengan kesedihan. Fa idza qara'tumuhu fabku. Apabila kamu baca Quran, menangislah. Dan fa illam tabku fatabakau. Kalaulah tak mampu untuk menangis, cubalah untuk menangis. Maknanya, apa maksud menangis itu? Maksudnya baca dengan kefahaman. Ya, baca dengan kefahaman, ia akan menimbulkan satu perkara yang luar biasa. Saudara, kalau kita tonton drama Korea, kan, kita memang nak tengok subtitle tu, sari kata tu, kan, sebab kita nak feeling apa yang pelakon tersebut. Itulah, saya pun tonton, Ustaz. Samalah. Allah. Pecah rahsia pula. Pecah rahsia saya langsung ni. Kalau kita tonton cerita Hindi, kan, kita akan tengok sari kata tu dan kita menangis. Ya Allah, sedihnya. Tak apalah, itu minat, kan. Tetapi dengan Al-Quran kena lebih-lebih lagi lah. Kena ada tafsir Al-Quran, kena ada terjemahan Al-Quran dan kena ada guru yang membimbing kita untuk faham Al-Quran. Insya-Allah kita berjaya dunia dan akhirat. Itu dia, Ustaz ya. Kalau dah tengok tu pun tak faham tapi boleh menangis, inikah pula Al-Quran, Ustaz ya. Baik Ustaz, insya-Allah mudah-mudahan banyak lagi yang kita akan kongsikan insya-Allah selepas ini. Para penonton sekalian, kita tutup dahulu di TV3 dan ada sambungannya di TV9 selepas ini. Topik yang sangat hebat berkaitan dengan Al-Quran, sama-sama kita manfaatkannya insya-Allah. Kembali lagi selepas ini. Tanyalah Ustaz, titipan doa, baca Quran, buka syurga, tutup neraka. Qori Selangor Abdul Khair Jalil dan Korea Negeri Sembilan Nur Farhatul Fairuzah Panut dinobatkan sebagai Johan Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan yang menutup tirai malam tadi. Lebih manis, kakak Nur Farhatul, Nur Faizah yang mewakili Selangor dipilih menjadi naib Johan Korea. Nur Farhatul Fairuzah Panut berkata dia tidak menyangka penyertaan kali pertamanya membawa tuah apabila dinobat Johan Korea peringkat kebangsaan. Anak bongsu dari 5 beradik mengakui mereka dididik membaca dan hafaz Al-Quran sejak mereka masih kecil lagi. Tanyalah Ustaz. Alhamdulillah, titipan doa kembali bersama dengan anda dan kita masih lagi bicarakan tentang topik kita pada pagi ini, baca Quran, buka syurga, tutup neraka bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi. Apa kena mengena dengan klip video tadi? Alhamdulillah, indah sungguh pagi ini kerana kita bawakan juga bertepatan dengan tema kita Al-Quran, sempena dengan nuzul Al-Quran. Kita bersama dengan individu yang Alhamdulillah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa
antarabangsa, bukan sekadar di peringkat kebangsaan sahaja tapi peringkat antarabangsa. Dan kita sangat bertuah Johan Qariah dalam pertandingan tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa kali ke-61 iaitu pada tahun lepas. Bersama dengan kita Nur Farhatul Fairuzah binti Panud yang bersama dengan kita ni Ustaz ya. Baik, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Farhatul? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu duk tengok dekat live IG, duk tengok kan, Farhatul selalu mengalunkan bacaan Al-Quran, berkongsi, kemudian mengajar dan Alhamdulillah kali ini bersama dengan kita pagi ini. Baik, Farha, ramai yang tidak tahu sebenarnya Farha telah mempelajari Al-Quran semenjak berumur 5 tahun, kemudian menyertai pertandingan tilawah Al-Quran sejak tahun 1 lagi. Kemudian Alhamdulillah tahun lepas Johan Qariah tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa. Kita nak tanya satu soalan sahaja tapi merangkumi semuanya. Apa rahsia rahsia kejayaan? Maklumlah saya ni gementar kalau bercakap dengan Johan ni. Apa rahsia di sebalik kejayaan dan siapakah yang banyak membimbing selama ni? Allah Akbar. Okey, terima kasih Ustaz atas pertanyaan itu. Ya, sama. Pertama sekali, di sebalik kejayaan Farha ni, tentulah adanya ibu dan arwah ayah Farha yang sentiasa memberi semangat dan sentiasa memberi tunjuk ajar Farha daripada kecil lagi. Sebenarnya ibu Farha ni lah yang sentiasa sanggup menghantar Farha ke belajar Quran ke Kuala Lumpur, ke Kelantan, ke Pahang sampai lewat malam. Pukul 2-3 pagi macam tu berbalik. Jadi kawan-kawan dan guru-guru Farha juga menjadi tulang belakang Farha. Diorang juga sangat banyak memberi sokongan dan semangatlah untuk Farha. Baik. Sebelum saya nak bagi peluang lah, mungkin Farha ada sesuatu nak ditanyakan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi yang berada bersama dengan kita ni. Difahamkan Farha juga berjaya menguasai 7 jenis taranum. Saya ni baru bayati terus terhenti. Jadi saya nak tanyalah mungkin kepada Farha, belajar daripada siapa tu? Okey. Alhamdulillah Farha berjaya menguasai 7 jenis taranum. Sebab apa? Kerana Farha banyak belajar dengan ibu dan arwah ayah sendiri. Farha bersyukur sangat sebab dikurniakan ibu dan ayah yang memang sejak dulu beliau pun Qori dan Qoriah Negeri Selangor. Baik itu dia, subhanallah. Suasana yang begitu hebat Ustaz ya. Betul, keluarga Al-Quran yang mana dengan Al-Quran juga diangkat martabat keluarganya. Masya-Allah. Baik, mungkin juga kita nak tanya sedikitlah bagaimana Farha juga menguasai, difahamkan juga menggemari lagu Arab. Boleh kongsikan ada tak kaitannya kenapa lagu Arab dan juga kaitannya dengan Al-Quran ni, mungkin ada kalau ada? Ya, betul tu Ustaz. Farha ni sebenarnya minat sangat dengan lagu Arab. Itu adalah antara hobi Farha selain bertaranum. Baik. Sebab apa yang Farha nampak bila kita selalu dengar lagu Arab ni, dia dapat membantu kita supaya kita boleh mencantikkan lagi lahjah Arab kita dalam bacaan Al-Quran. Selain itu pun lengguk-lengguk burdah tu dalam lagu Arab kita boleh masukkan dalam bacaan Al-Quran. Contoh macam lagu Nahwan, Hijaz, Surah, semua itulah. Itu dia. Saya kalau minta untuk baca Al-Quran ni, bolehlah kalau lagu Arab ni satu je saya boleh sebut Farha. Tamalli ma'ak. Itu je lah. Baik. Mungkin kita boleh saksikan VT bagaimana Farha juga memberi manfaat kepada semua dengan mengajar Al-Quran. Mari sama-sama kita tonton. Allahu Akbar. سيدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Okey, Masya Allah. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا
عابد ما عبدتم. Masya Allah. Itu dia. Subhanallah. Yang hidung macam kita pun ada, yang hidung tajam pun ada. Masya Allah. Subhanallah. Farha, minta maaf lah, saya ni suka bergurau. Cuba nak tanya Farha lah, sebagai anak muda yang mempunyai, subhanallah, hampir 500,000 pengikut di Instagram. Bagaimana Farha lakukan sesuatu menggunakan kelebihan itu dalam memartabatkan Al-Quran? Masya Allah. Allah Akbar. Okey, seperti yang kita lihat sekarang, ketika ini media sosial ni menjadi satu platform yang utama kan. Kita lihat banyaklah peringkat umur, pelbagai peringkat umur daripada kecil, remaja dan yang berumur pun semua menggunakan media sosial. Jadi apa yang Farha fikir, apa yang Farha terfikir selama ni, inilah antara satu medium yang terbaik untuk Farha berkongsi tentang ilmu dan seni-seni Al-Quran di media sosial. Contoh macam Farha selalu buat live di Instagram, Facebook, YouTube. Jadi itu adalah antara inisiatif Farha lah. Dan Farha juga bila pernah tak Ustaz bila tengok satu pelbagai jenis challenge yang ada dekat media sosial. Betul. Jadi apa yang Farha buat adalah Farha buat satu challenge iaitu #Taranum Challenge supaya orang lebih ramai membaca Al-Quran dan minat untuk mempelajari Al-Quran. Subhanallah. Tak ada yuran ya? Tak ada yuran dikenakan ya? Tak. Okey, baik Farha, bersama dengan kita juga Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi. Mungkin ada sesuatu Farha nak tanyakan, silakan. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Zarifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Farha sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Masya-Allah. Pertanyaannya Ustaz, apa ya? Sekarang sempena nuzul Quran ni Ustaz. Ya. Apa kata-kata yang kita boleh berikan kepada semua yang menonton Ustaz supaya kita terus semangat? Macam mana kita nak semangat terus mempelajari Al-Quran? Alhamdulillah, satu persoalan yang sangat baik. Yang pertama saya nak ucap tahniah secara peribadi kepada Farha dan sekeluarga sebenarnya. Kerana menjadi ikon untuk mengajak anak-anak muda untuk hampir dan akrab dengan Al-Quranul Karim. Dan apa yang kelebihan Farha ada, teruskan. Dan cadangan saya kepada Farha dan teman-teman, selain kita belajar ilmu tajwidul Quran, tarannum Al-Quran, jangan lupa untuk sama-sama kita perkukuhkan juga ilmu ataupun kita sebut sebagai ilmu tadabbur Al-Quran. Jadi untuk menjadikan pakej Al-Quran itu memberikan kesan untuk melembutkan jiwa, Ustaz nasihatkan ataupun syorkan kepada Farha dan teman-teman, selain Farha mengajar tajwid, kemudian tarannum, dan benda ni pun Farha dah buat dah. Maksudnya kita berikan intisari ayat tersebut. Mungkin yang ringkasnya sebab nuzul ayat itu bagaimana, dan mungkin ada nota-nota penting yang Allah Azza wa Jalla nyatakan dalam ayat tersebut. Jadi saya kira ini adalah satu pakej yang kita amat mengharapkan. Selain kita boleh membaca Al-Quran dengan betul, yang lebih mustahak lagi ialah kita nak Al-Quran ini hidup sebagai pakaian takwa kita. Tahniah kepada Farha. Dan insya-Allah nanti selepas PKP kita jumpalah dengan dai hadirin ya. Allahu akbar, boleh Ustaz. Tapi jangan suruh saya teranum lah Ustaz. Itu yang pentingnya. Dua orang ni tak usahlah Ustaz. Baik, Farha, sebelum nak mengakhiri talian ni, Farha masih di talian ya? Masih. Okey, baik Farha. Mungkin sebagai perkongsian para penonton juga di rumah, apakah cita-cita Farha dan kongsikan tips buat kami semua. Silakan Farha. Okey. Cita-cita Farha, sebenarnya cita-cita Farha ini ingin menjadi seorang pensyarah Quran. Dan kalau diberi rezeki dan diberi rezeki yang luas, Farha ingin pergi ke seluruh pelosok dunia untuk berkongsi tentang seni Al-Quran dan berdakwah ke sana.
Itu dia. Tips tadi Ustaz dah kongsi ya Ustaz ya. InsyaAllah. Tapi tips daripada Farha sikit, Farha. Tips. Tips supaya kita menguasai Al-Quran ni, pertamanya bagi Farha, pertama kita kena banyakkan mendengar bacaan-bacaan Al-Quran daripada syekh-syekh, daripada guru-guru kita. Boleh juga kita dengar di YouTube antara Syekh Mishari ataupun syekh-syekh yang kita kenal lah. Dan seterusnya kita juga perlu berguru dengan kita punya guru lah. Supaya kita tahu apa yang kita baca tu betul ke ataupun tak. Baik. Okey, terima kasih Farha yang mengharumkan nama negara menjuarai pertandingan Musabaqah Al-Quran yang ketika itu tahun lepas berumur 19 tahun. Jadi tahun ni 20 tahun ya Farha ya? Ya. Masya 2020 tahun. Masya Allah, kita sebaya Farha. Tak apa. Okey, baik Farha, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita akan bersama lagi di masa lain ya. InsyaAllah. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Yes, okey baik. Okey, baiklah itu dia Ustaz. Subhanallah. Dengan Al-Quran ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengangkat martabat seorang itu dengan Al-Quran. Subhanallah Ustaz ya. Juga dengan ilmu. Allahu akbar. Baiklah Ustaz dan juga para penonton, kita akan rehat seketika. Banyak lagi kita akan bicarakan. Terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, Titipan Doa. Kembali selepas ini. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون صدق الله العظيم. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Tanyalah Ustaz, Titipan Doa. Dan hari ini, subhanallah, nuzul Al-Quran. Kita sama-sama rajinkan diri baca Al-Quran kerana dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu, yakni Al-Quran itu, tiada keraguan di dalamnya, bahkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah petunjuk buat kita semua. Dan hari ini, kita bicarakan tentang petunjuk itu. Baca Quran, buka syurga, tutup neraka, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Baiklah Ustaz, satu soalan yang kita juga boleh sampaikan. Dan soalan ini saya fikir ramai juga yang bertanya di Facebook. Melur Ismail bertanyakan mewakili penonton, katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, semoga sentiasa dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Saya nak bertanya, saya ada tengok satu video seorang ustaz menyatakan khatam Al-Quran beramai-ramai melalui grup WhatsApp ataupun kumpulan dalam WhatsApp, iaitu dibahagi-bahagi seorang satu juzuk sampailah ke 30 juzuk. Dia menyatakan perkara seperti ini tidak dibenarkan kerana tak dikira khatam. Cuma baca mengikut juzuk masing-masing. Jadi apa pendapat Ustaz Zarifi dalam bab ini? Mohon penjelasan. Baik, terima kasih kepada Da'i Hadari dan saudari Melur Ismail yang bertanya. Pertama sekali, apabila kita sebut kita khatam Al-Quran, kita membaca Al-Quran seluruhnya. Kita sendiri yang membaca Al-Quran seluruhnya. 30 juzuk itu kita yang baca sendirinya. Sendiri dan seluruhnya, satu. Yang kedua, bila kita sebut tadarus Al-Quran, tadarus Al-Quran ini bermaksud kita saling mendengar. Saling ni maksudnya sekurang-kurangnya dua orang saling mendengar, kemudian saling membaca. Maknanya bila seorang baca, seorang dengar. Seorang dengar dan saling memperbetulkan. Bila sahabat kita baca, kita dengar, dan kalau ada kesalahan, kita tegur dan kita betulkan kesalahan tersebut. Itu tadarus ya? Itu maksud tadarus Al-Quran.
mudarasah Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dengan Jibril alaihi salatu wassalam ketika ketika dahulu setiap malam Jibril dan Rasulullah bertadarus Al-Quran. Jadi bila maksud tadarus, ia saling membetul dan saling mendengar ya bacaan Al-Quran. Baik, adapun bila sahabat kita sebut tadi adakah salah bila kita buat kumpulan WhatsApp kemudian kita bahagi-bahagikan. Saya juzuk 1, Da'i Hadari juzuk 2, Puan Penerbit juzuk yang ketiga, contoh kan. Jadi bila sebut khatam kan maksudnya ia tidaklah menepati maksud khatam yang sebenar, kerana semua peserta itu tidak membaca keseluruhan 30 juzuk. Kita membahagi-bahagikan juzuk-juzuk tersebut. Tetapi adakah salah? Pada saya tidaklah salah ya, kerana ia membaca Al-Quran. Tidaklah sampai haram ya. Tidak ya, kenapa? Saya kira ini satu inovasi yang dibuat untuk kita untuk kita bersemangat untuk membaca Al-Quran, diagih-agihkan juzuk-juzuk tertentu kan. Pun begitu kalau kita kata kita nak khatam Al-Quran, selepas kita baca dalam WhatsApp group tadi, kita bacalah sendiri. Ya, kita baca sendiri. Baik. Sekurang-kurangnya sehari 1 juzuk Al-Quran, habis 30 Ramadan kita puasa, maka kita dapat mengkhatamkan Al-Quran. Itu maksud yang tepat bila kita sebut khatam, kita membaca sendiri seluruh 30 juzuk tersebut. Saya fikir setiap kali Ramadan pasti akan ditanyakan soalan ini, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, betul, sudah terang lagi bersuluh. Khatam itu apa? Tadarus itu apa? Jangan gaduh-gaduh. Ya. Tenang, insya-Allah. Ya, PKP ni. Okey, Ustaz Muhammad Effendi Mak Daud pula, Ustaz, di Facebook katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah ramai orang bukan Islam, terutamanya ahli-ahli sains ataupun saintis, memeluk agama Islam melalui Al-Quran? Apakah yang dimaksudkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran? Saya kira ini soalan yang kedua ya. Jadi apakah hikmah tadarus Al-Quran? 3 soalan. Cik Effendi, silakan. Okey, terima kasih saudara Effendi. Yang pertama, betul kalau kita lihat sejarah dan apa yang berlaku sekarang ini pun, pengkaji-pengkaji barat ya yang asalnya mereka bukan Islam, tetapi setelah mereka membaca Al-Quran, mereka peluk Islam. Salah satu contohnya ialah Dr. Gary Miller. Dr. Gary Miller, saudara penonton, pada asalnya beliau membaca Al-Quran, membaca dan mengkaji untuk mencari kesalahan Al-Quran. Dia baca dan dia kaji purposely ataupun secara niat asalnya ialah untuk cari kesalahan Al-Quran. Tetapi apa yang berlaku setelah beliau membaca Al-Quran, ayat demi ayat, surah demi surah, dan beliau kaji, akhirnya beliau tidak bertemu satu pun kesalahan Al-Quran. Tidak ada kesalahan. Tak ada kesalahan. Akhirnya Al-Quran yang beliau baca secara tadabbur, ya, secara memahaminya itu, akhirnya melorong, membuka hidayah kepadanya. Akhirnya Dr. Gary Miller masuk Islam, mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sekarang ini saudara, saya dan kita semua, apa kurang kita? Kurang kita ialah kita kurang memerhati makna Al-Quran secara tadabbur. Kurang tadabbur itu. Kita kurang tadabbur. Jadi saya kira ini yang kita nak mengambil semangat nuzul Al-Quran tahun ini, untuk kita memaknainya dengan kita melipat gandakan usaha untuk kita mentadabbur Al-Quranul Karim. Saudara, kalau kita tadabbur Al-Quran, contoh ya dalam surah Al-Anbiya, Allah Azza wa Jalla merakamkan satu kisah yang telah pun Allah timpakan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisahnya? Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus. Asal kisahnya macam mana? Kerana setelah Nabi Yunus berdakwah lama kepada penduduknya reject ataupun tak nak terima apa yang Nabi Yunus ceritakan ataupun dakwahkan. Akhirnya Nabi Yunus memberikan tempoh 3 hari untuk penduduknya sama ada nak terima ataupun tidak. 3 hari Allah Azza wa Jalla berikan kepada penduduknya untuk terima ataupun tidak. Dalam tempoh 3 hari terakhir inilah Nabi Yunus AS telah meninggalkan kaumnya. Sebab apa? Sebab lama dah berdakwah tapi tak nak dengar kata, tak nak ikut apa yang disebut oleh Nabi Yunus. Rupa-rupanya pada hari-hari terakhir inilah penduduk Nabi Yunus ini telah akur dan terima
terima apa yang telah didakwahkan oleh Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus telah pun meninggalkan kaumnya. Baik, saya ringkas cerita, nanti saudara-saudari tadabbur kemudian nanti. Apabila meninggalkan kaumnya tanpa mendapat restu terlebih dahulu daripada Allah, Allah telah memberikan ujian kepada Nabi Yunus, iaitulah bahtera yang dinaiki oleh Nabi Yunus itu bergelora di tengah jalan ataupun di tengah laut itu, tak dapat meneruskan perjalanan. Akhirnya, ceritanya panjang, saya ringkaskan, Nabi Yunus terpaksa untuk terjun ke dalam laut tersebut. Apabila terjun, belum sempat tubuh Nabi Yunus yang mulia itu mencecah air laut. Faltaqamahul hud. Apa maksudnya? Tubuh baginda yang mulia itu telah pun bukan makan telah ditelan oleh ikan nun ini. Maka di dalam kegelapan dalam perut ikan nun itu, apa yang berlaku, ada satu zikir yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dengan asbab zikir ini, Nabi Yunus telah pun diselamatkan daripada ujian yang sangat besar itu. Jadi kita tadabbur, kita fahami makna itu dan kita jadikan isi ataupun kandungan itu sebagai amalan kita. Sedikit tadi Ustaz, hikmah tadarus secara ringkas. Hikmah tadarus Al-Quran ialah kita baca Quran. Dan yang kedua, kita tahu yang kita tahu bacaan kita di mana salahnya, sahabat kita saling menegur kita. Dan yang terakhir sekali, apabila kita tadarus, kita perhatikan makna, kita cuba untuk membawa Al-Quran itu menjadi pakaian takwa hidup kita. Contoh, surah yang pendek, surah Wal-Asri, Al-Asr. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri. Ringkasnya, marilah kita menjadi orang yang jaga masa. Kerana apa? Kita beriman dengan surah Al-Asr. Allahu Akbar. Bahkan saya fikir juga ia juga satu medan untuk kita merapatkan ukhuwah sama kita Ustaz. Betul. Baik Ustaz, sebagai doa untuk penutup kita, doa ringkas, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina وشفاء أمراضنا ومنهاج حياتنا وشفيعا لنا يوم القيامة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zarifi sudi bersama dengan kami semua. InsyaAllah kita akan bersama lagi Ustaz ya. InsyaAllah. Okey, baik. Para penonton sekalian, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz esok dengan topik yang sangat menarik, Adil Insaf Tenang, bersama dengan dua sahabat saya ini, iaitu Da'i Aiman dan Al-Fadhil Ustaz Izhar Nazri ataupun Da'i Izhar. InsyaAllah nantikan esok. Para penonton sekalian, jika tergagap, teruskan bacaan. Jika kemurungan, jadikan Al-Quran sebagai panduan. Saya Da'i Hadari, mohon permisi undur diri. Salam nuzul Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.